Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okay, insyaAllah tajuk hari ini ialah Tazkiyatun Nafsi, pembersihan jiwa. Tazkiyatun Nafsi, Tazkiyah, pembersihan An-Nafsi, jiwa. Kenapa saya pilih tajuk ni? Sebab kerana tajuk inilah Allah mencipta manusia, iaitu untuk membersihkan jiwa. Kerana tajuk inilah Allah mengutuskan para rasul dan para nabi. Dan kerana tajuk inilah Al-Quran diturunkan, iaitu untuk membersihkan jiwa supaya betul-betul hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadat kepada aku saja. Jadi proses nak ibadat kepada Allah, mestilah jiwa tu bersih. Dan punca manusia tidak beribadat kepada Allah ataupun beribadat main-main ataupun tak ikhlas ataupun riak, puncanya ialah sebab jiwanya kotor. Jiwanya kotor. Dan pentingnya pembersihan jiwa, dengar ke? Tak dengar? Dengar? Ha? Oh, surah Az-Zariyat. Oh, nak ayat ke? Saya dah pergi dah ayat dah. Nak nombor ayat? Surah Az-Zariyat ayat 56. Boleh dekat sikit ya? Surah Az-Zariyat ayat 56. Ha? Lambat lah, ambil masa. Tak, suara tak clear ke belakang? Clear? Okey. Jadi pentingnya tajuk hari ini iaitu Tazkiyatun Nafsi, kerana untuk menyucikan jiwa supaya jiwa ni hanya untuk Allah sahaja. Maka kerana itulah Allah mengutuskan para nabi, kerana itu Allah mencipta kita, dan kerana itu Allah menurunkan Al-Quran. Antara dalilnya ialah surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ayat ni biasa kita dengar dan mungkin ada sebahagian kita dah hafalkan, tapi dari segi pelaksanaannya ramai yang terbabas. Jadi kalau Allah kata tidak aku cipta jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku, maknanya kita wajib menjadi hamba Allah
kita wajib beribadat kepada Allah berapa lama? Berapa lama? Apa dia? Selama-lama. Satu hari berapa lama? Satu hari berapa lama? Setiap saat. Tapi dari segi praktikal, betul tak? Setiap saat kita adalah hamba Allah. Ataupun waktu solat je kita hamba Allah, waktu bulan Ramadan kita hamba Allah. Kan? Masa contohlah, masa makan kita hamba Allah tak? Hamba Allah tak? Hamba. Baca doa tak sebelum makan? Bila makan membazir tak? Kalau membazir kita bukan hamba Allah, kan? Sudah makan baca doa tak? Kalau kita tak baca doa, kita bukan hamba Allah, kan? Kemudian sudah makan ataupun sebelum makan, kita ingat tak pada orang fakir miskin? Kalau tak ingat je, seminggu baru ingat, kita bukan hamba Allah. Sebab salah satu ciri-ciri hamba Allah ialah suka berbuat baik kepada orang yang memerlukan bantuan. Okey. Dan juga pentingnya pembersihan jiwa, sebab Allah bersumpah. Allah nak bagi tahu jiwa ni sangat penting. Dan Allah kata sangat beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Tajuk kita hari ini ialah menyucikan jiwa. Jadi Allah kata beruntunglah, berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Tapi sebelum Allah nak bagi tahu tu, Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan 11 perkara. Allah bersumpah dengan 11 perkara. Untuk apa ni? Untuk bagi tahu beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Agak-agak surah apa tu? Asy-Syams. Betul. Okey, cuba tengok. Cuba buka surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams. Surah 91, muka surat 595. Okey. Betul tak? Cuba tengok. Allah nak cerita beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Tapi sebelum Allah cerita keuntungan orang yang membersihkan jiwa, Allah bersumpah dengan, cuba kira berapa? Cuba bilang berapa? 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 7. Salah. 7, 8. Salah. Berapa? Jadi Allah bersumpah jelas dengan apa Allah bersumpah. Sepatut kita pun kira dengan jelas, dengan tepat. Kalau kita kira tak tepat dengan apa yang Allah sebut, mana jiwa kita masih belum suci. Salah satu tanda jiwa suci ialah dia faham apa yang Allah cakap. Allah bersumpah 5, dia kata 5. Jadi sekarang berapa Allah bersumpah ni? Berapa?
Oh, itu jawapan saya. Ha? Berapa? 6. Tadi 8 turun balik 6. Berapa? Orang belakang? Muslimat belakang berapa? Saya bagi contoh kan. Allah nak bagi tahu manusia ni semuanya rugi, kan? Semua manusia dalam kerugian. Allah bersumpah dengan satu je, wal asri. Betul kan? Satu je. Kemudian surah Al-Lail. Cuba tengok surah Al-Lail lepas surah Syams. Allah nak bagi tahu inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalan manusia ni berbagai-bagai. Tapi Allah bersumpah berapa kali? Wal laili idza yaghsha, satu. Yang kedua, wan nahari idza tajalla, dua. Yang ketiga, wa ma khalaqaz zakara wal unsa, tiga benda. Kan? Jadi kadang-kadang Allah bersumpah satu, kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga. Tapi bila Allah nak cerita, beruntungnya orang yang membersihkan jiwanya, Allah tak bersumpah satu, bukan dua, bukan tiga. Jadi berapa? 11. Cuba tengok, betul tak? Cuba tengok. Pertama, wasyamsi. Kan, demi matahari, waduhaha. Berapa? Berapa dah? Dua lah, matahari lain, waktu duha lain, dua. Wal qamari iza talaha. Berapa? Dan bulan apabila ia mengiringinya. Berapa tu? Kalau matahari dan duha, dua, jelaskan. Sekarang dan bulan apabila ia mengiringi matahari. Satu ke dua? Satu. Jadi berapa dah? Tiga. Wan nahari iza jallaha, dan demi siang hari apabila ia menerangi. Berapa? 4 kan? 4. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila ia yaghsha, menutupi siang. Berapa ni? 5 kan? Was sama'i wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang Allah bina. Berapa? 2. Jadi berapa? 7. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan apa yang Allah bentangkan. Berapa? 2. Jadi 9. Wa nafsin, demi jiwa, wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang Allah sempurnakan. Berapa? 2. Jadi 11. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa fujur, kejahatan, dan taqwaha. Ada sumpah tak? Ayat yang ke-8 ada sumpah tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Jadi semua berapa? Lepas tu Allah kata apa? Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya telah beruntunglah, telah berjayalah. Siapa ni? Orang yang membersihkan. Jadi Allah bersumpah 11 dengan sebelah benda, sebelah makhluknya. Apa yang Allah nak sampaikan? Manusia yang paling beruntung, manusia paling berjaya, siapa? Orang yang bersihkan jiwanya. Sebab tu ulama kata, pentingnya bersihkan jiwa, besarnya tajuk bersihkan jiwa, sampai Allah bersumpah dengan 11 makhluknya. Boleh faham? Dan lepas tu Allah kata apa? Wa qad khaba man, dan telah khaba apa dia? Telah celakalah orang yang jadi jiwa ni ada dua je. Satu, jiwa yang bersih. Yang kedua, jiwa yang kotor. Ada jiwa yang ketiga? Tak ada. Tapi dalam Quran ada tak Allah sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Ada. Wahai jiwa yang tenang. Lagi? Ada lagi yang Allah sebut dalam Quran. Jiwa secara umum Allah bagi dua kan? Tapi secara apa ni? Secara khususnya jiwa ni sebenarnya ada 3. Allah sebut dalam ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Satu. Dalam surah apa tu? Surah apa? Tak ingat.
Al-fajru. Yang kedua, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jiwa yang lawwamah. Jiwa yang kedua, jiwa yang lawwamah. Surah apa tu? Surah Al-Qiyamah. Cuba buka surah Al-Qiyamah. Surah 75. Muka surat 577. Muka surat 577. Jumpa? Jumpa ayat ke berapa? Yang nafsul lawwamah. Ayat kedua kan? Nafsu yang pertama tadi nafsu mutmainnah, surah Al-Fajr, tulis Nafsu pertama nafsu mutmainnah, surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, ayat 27. Ayat 27. Nafsu yang ketiga, nafsu siapa tahu? Ammarah, ada sabdu. Nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu. Ini Allah sebut dalam surah apa ni? Siapa pernah jumpa ayat wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Okey. Tak pernah jumpa? Tak pernah? Pernah khatam tak? Kalau pernah khatam mesti jumpa. Kecuali dia lompat surah ni, ya. Okey, saya cerita makna dia. Cuba fikir, ceritanya duduk dalam surah apa? Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak pernah membersihkan nafsi, jiwaku. Kenapa? Sesungguhnya innan nafsa, sesungguhnya jiwa itu la'ammarah, selalu menyuruh bisu, perbuatan yang jahat. Illa, kecuali siapa yang dirahmati Allah, barulah dia dapat jiwa mutmainnah. Kisah apa ni? Betul? Are you sure? Betul, tepat. Kata-kata siapa ni? Kata-kata Yusuf ke? Nabi Yaqub ke? Nabi? Bukan. Bukan Nabi Yusuf. Siapa lagi watak dalam surah Yusuf? Perempuan yang menggoda Yusuf, siapa nama? Dapat nama dari mana? Dia sebenarnya bukan nama Zulaikha. Allah hanya sebut Imra'atul Aziz, isteri pembesar. Allah tak sebut nama. Jadi untuk sekian kali saya beritahu, salah bila kita menamakan wanita yang menggoda Nabi Yusuf dengan nama Zulaikha. Sebab dia bukan daripada Quran dan bukan daripada hadis. Salah. Bahkan kadang-kadang masa khutbah nikah kan, dia sebutkan, jadikan calon pasangan ini seperti Zulaikha, dan salah tu. Salah. Bukan kesalahan kecil tu, kesalahan besar. Kenapa? Sebab dia menamakan apa yang Allah tak namakan. Nabi pun tak namakan. Jadi sebenarnya nama-nama ini cerita berlaku zaman Nabi Yusuf. Siapa yang tahu? Kalau Nabi pun tak tahu, orang Melayu tahu tak? Lebih kurang lah Israelia. Okey, sekarang kita ada berapa? Secara umum tadi ada 2 jiwa kan? Jiwa kotor, jiwa bersih kan? Tapi secara khusus ada 3 jiwa. Saya nak uraikan. Nafsu al-mutmainnah. Nafsu mutmainnah, nafsu yang pertama.
Apa makna nafsu mutmainnah? Dan adakah kita memiliki sifat tu? Jiwa yang tenang. Siapa boleh cerita? Ha? Dia redha? Tak jelas ah. Kuat sikit. Oh, ada mic ya. Nanti dengar sampai keluar pula orang lain pula masuk kan. Ni tak jaga SOP ni. Okey. Jiwa mutmainnah ialah jiwa yang tenang. Tenang macam mana ni? Ketika dia solat tenang je, khusyuk je. Dan lagi lama dia solat lagi dia tenang. Ketika dia baca Quran tenang je, khusyuk je, fokus je. Dan lagi dia baca lama lagi dia tenang. Ketika berzikir pun sama. Dan bila ditimpa musibah jiwa dia tenang. Doktor kata awak ada penyakit ni, jiwa dia tenang je. Alhamdulillah. Bila cuaca panas jiwa dia tenang je. Apa saja musibah menimpa dia, jiwa dia tenang. Okey, boleh tak? Keluar kerja jalan jam, tenang je. Kalau asyik marah je, apatah lagi kalau maki orang, confirm dia bukan jiwa mutmainnah. Okey, boleh. Kita ada tak? Bila solat rasa tenang je. Kalau rasa tak boleh, kalau boleh tak nak bagi salam. Ada? Adakah? Bila azan lambat tu rasa macam kenapa azan lambat kan? Sebab tak sabar nak solat. Itu jiwa yang tenang. Okey. Yang kedua jiwa yang apa tadi? Lawamah. Jiwa lawamah jiwa daripada perkataan laum. Laum ni mencela. Dia cela siapa ni? Jiwa yang lawamah, jiwa yang mencela diri sendiri. Kenapa dia mencela? Sama ada dia buat dosa, dia rasa bersalah, dia pun kutuk diri dia. Ingat bahasa Arab ni kalau sebut lawamah makna banyak mencela, bukan sekali seminggu, bukan sekali sehari. Kadang-kadang satu hari 15 kali dia cela diri dia kan? Bila dia solat lambat je, ya Allah kenapa ni, bila aku nak berubah kan? Bila dia terlupa nak baca Quran hari tu, ya Allah kenapa asyik terlupa je, besok terlupa lagi. Itu dia panggil nafsu lawamah. Dan sebenarnya nafsu lawamah ni bukan saja dia buat dosa, dia mencela. Kadang-kadang dia buat kebaikan pun dia mencela juga diri dia. Kenapa? Dia tak buat banyak. Kenapa aku buat sikit je? Kenapa semalam aku baca Quran 1 page je, tapi aku bersembah 2 jam. Bila buat baik pun dia cela juga. Sebab apa? Tak cukup banyak kan? Dan ada juga dia mencela buat kebaikan tapi dia menyesal.
dia menyesal. Ini ada juga contohlah, dia bagi sedekah kan, dia bagi sedekah RM50. Ya Allah, menyesalnya sepatut aku bagi RM10 je. Ada kan? Ada. Itu dia panggil nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah bagus ke tak bagus? Bagus ke tak? Bagus. Okey. Nafsu yang ketiga, ammarah bi. Jadi kalau lawamah banyak mencela, kalau ammarah banyak menyuruh as-su, perbuatan jahat. Setiap saat nafsu tu bisikkan, buatlah jahat, buanglah masa, bersembahlah kosong kan. Kalau belilah lebih kan. Kalau makanlah banyak. Kalau beli pokok bunga, belilah yang mahal kan. Nafsu ammarah. Kalau bercakap non-stop. Kalau marah lebih-lebih. Itu nafsu ammarah bisu'ani yang tak baik. Jadi ada berapa semua? 3 kan? Mutmainnah, lawamah. Nafsu yang jahat ialah ammarah bisu'. Tapi walaupun jahat, ada kemungkinan tak dia boleh meningkat jadi lawamah dan jadi mutmainnah? Ada. Okey, nafsu lawamah ni tengah-tengah. Dia kadang-kadang baik, kadang-kadang tak. Bila dia buat jahat, buat dosa, kemudian dia menyesal, dia berubah, dia boleh meningkat jadi nafsu mutmainnah. Dan nafsu yang terbaik ialah nafsu mutmainnah. Okey. Jadi kita boleh cek muhasabah diri kita. Jiwa kita duduk tahap mana? Boleh cek muhasabah. Duduk mana? Yang mana? Boleh tak masing-masing tulis dalam kertas, lepas tu bagi kat saya. Saya tak tahu siapa. Cuma saya nak tahu dalam 20 orang ni, berapa yang berjiwa mutmainnah dan berapa yang berjiwa lawamah. Saya tak tahu siapa. Boleh ke nak buat bancian? Tapi agak-agak lah rasanya lawamah kan, belum sampai tahap mutmainnah kan. Tahu tak Allah panggil siapa ni? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Siapa ni? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, lepas irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati. Makna apa tu? Nafsu mutmainnah ialah confirm ahli syurga. Bukan senang kan kita nak tenang dalam semua keadaan. Cuaca panas, cuaca sejuk sama, miskin, kaya sama, sihat, sakit sama. Jadi bukan senang. InsyaAllah kita dalam proses. Okey. Sekarang kita dah tahu kan nafsu secara umum ada kotor, ada bersihkan. Yang berjaya hanyalah qad aflaha man zakkaha, telah berjayalah orang yang membersihkan jiwa. Jadi kita nak tak jadi orang yang berjaya? Jadi prosesnya kena bersihkan jiwa. Soalannya macam mana kita nak bersihkan jiwa dia? Macam mana kita nak bersihkan jiwa kita? Rumah kita selalu bersih, pakaian kita selalu bersih, kereta kita selalu bersih, dan kita pantang tengok kotor, kita tak boleh tengok kan. Tapi setakat mana kita bersihkan hati, jiwa kita? Dalam satu hari berapa kali kita bersihkan? Macam mana cara kita nak bersihkan jiwa kita? Okey, secara ringkasnya ada 10 langkah. 10 langkah. Langkah pertama,
Langkah pertama ialah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Ini asas kepada membersihkan jiwa. Jadi apa makna mentauhidkan Allah? Kita bersihkan hati kita daripada syirik, kufur, apa-apa saja, nafsu, cintakan nafsu, cintakan dunia kan, cintakan anak isteri lebih daripada cinta Allah, kita bersihkan. Hanya ada satu saja, satu cinta. Kalau kita masih ada syirik ataupun riak, jiwa kita tak akan bersih. Datanglah belajar setiap hari ke, datanglah belajar tadabbur 30 juzuk ke, tapi kalau dalam hati kita ada riak, ada ujub, ada sombong, jiwa kita tak akan bersih. Jadi kerja sia-sia. Kerja sia-sia, kerja sia-sia. Sebab itulah kita perasan tak sifat ibadur rahman yang Allah sebut dalam akhir surah apa? Surah apa? Sifat ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang penyayang. Surah apa? Siapa ingat? Surah Al-Furqan kan? Ada lebih kurang 12 sifat ibadur rahman. Itu ciri-ciri ataupun KPI orang yang jiwanya bersih. Pertama Allah sebut apa? Pertama Allah sebut apa? Tawadhu' kan? Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi haunan. Haunan. Jadi saya nak sebut sifat ibadur rahman, Allah sebut yang pertama apa dah? Ialah tawadhu', rendah diri. Allah tak sebut mentauhidkan Allah, Allah tak sebut syirik, tidak mensyirikkan Allah. Yang tidak mensyirikkan Allah, Allah sebut yang keempat, yang kelima. Tapi yang pertama apa dia? Merendah diri. Kenapa? Kenapa merendah diri? Kenapa merendah diri? Sebab ciri-ciri orang yang mentauhidkan Allah ialah sentiasa rendah diri. Sebab bila dia mentauhidkan Allah sahaja, dalam hidup dia Allah sahaja Tuhannya, Allah sahaja yang berhak disembah, Allah sahaja yang patut dia bergantung, yang patut dia takut, yang patut dia tawakalkan, maka sifatnya mesti hamba. Kalau dah mula sombong, dah tak ada tauhid dah kan? Begitu juga kita kalau dah, kan Nabi sebut dalam satu hadis kan, siapa yang ada sifat sombong walaupun sebesar zarah, apa dah akibatnya? Haram masuk syurga. Sebesar zarah. Zarah ni besar mana? Kecil mana tu? Atom pernah tengok tak? Jangan buat contoh benda yang kita tak pernah tengok. Sebenarnya kalau terjemah zarah, atom kurang tepat. Sebab Quran bila turun kepada bangsa Arab, mesti dalam bahasa yang mereka faham. Orang Arab Badui macam itulah. Abu Jahal kenal tak atom? Tahu kan? Tak tahu. Jadi terjemah atom tak tepat. Sebab tu kalau kita buka tafsir, zarah ialah macam kita letak tangan atas pasir, kemudian kita angkat. Pasir yang besar-besar jatuhkan. Ada tak yang masih melekat kat sini? Yang melekat tu yang halus ke yang besar? Halus kan? Halus sangat. Jadi zarah ialah lebih halus daripada pasir tu. Jadi kalau Nabi kata kalau ada zarah sebesar zarah lebih halus daripada pasir yang halus, rasa sombong, haram masuk syurga. Sebab apa? Sebab apa? Sebab tidak ada tauhid. Dia kalau mentauhidkan Allah mesti ada lawan sombong apa dia? Lawan sombong apa dia? Rendah diri. Rendah diri. Ada rasa kita lebih pada orang habis. Bolehkah?
Jadi asas untuk bersihkan jiwa ialah mesti apa dia? Apa dia? Tak. Rendah diri tu sifat ibadur rahman. Ini belum keluar kelas dah bertukar dah. Mentauhidkan Allah. Asasnya ialah macam mana kita nak tauhidkan Allah? Macam mana kita nak tauhidkan Allah? Okey, kenapa kena mentauhidkan Allah? Sebab Allah kata apa? Dalam Al-Quran, wa wailun lil musyrikin. Celakalah bagi orang yang mensyirikkan Allah. Celaka. Jadi tauhid lawan apa? Syirik. Bila dia syirik je, Allah kata celaka. Satu. Yang kedua, bila syirik je, Allah kata apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik pada Allah, Allah bagi amaran pada Nabi sendiri. Kalau kamu syirik pada Allah, semua amalan kamu sia-sia. Ada syirik je kepada Allah, semua amalan terbatal. Yang tadi Allah kata celaka, yang ni terbatal semua sekali. Solat 50 tahun, haji 50 kali, umrah 500 kali, infak 2 juta setiap tahun, semua sia-sia. Okey? Dan juga bahaya syirik ni, Allah tidak akan ampunkan dosa. Kalau orang tu dia mensyirikkan Allah dan dia tidak bertaubat, di akhirat besok Allah ampun tak dosa dia. Kalau dia berzina, dia minum arak, kan? Dia tak bertaubat, kemudian dia mati, Allah ampun tak dosa dia? Semula ni dia syirik pada Allah dan dia mati belum tak sempat bertaubat. Di akhirat besok Allah ampun tak dosa dia? Okey, B, dia berzina, minum arak, dia bunuh orang dan tak sempat bertaubat. Allah ampun tak dosa dia di akhirat besok? Bergantung pada Allah. Allah nak ampun pun boleh, Allah tak nak pun. Tapi syirik tadi, sebab tu asas nak bersihkan jiwa mesti mentauhidkan Allah. Okey. Yang kedua, cara kedua untuk membersihkan jiwa ialah tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Ini bukan saya tulis ni, ya. Jangan kata sebab saya mengajar subjek tadabbur saya pun masuk dalam antara kaedah membersihkan jiwa. Tak, ini ulama yang letak. Sebab asal pertama mentauhidkan Allah. Macam mana nak tauhidkan Allah? Kita kena Allah, betul tak? Kalau tak kena Allah, macam mana nak mengesahkan dia? Dan macam mana cara nak kena Allah? Macam mana cara nak kena Allah? Melalui nama-nama Allah, melalui sifat-sifat dia dan melalui Al-Quran. Semua nama Allah ada dalam Quran. Jadi kalau kita tak faham Al-Quran, tak mungkin kita dapat mentauhidkan Allah. Dan bila tak mungkin mentauhidkan Allah, tak mungkin kita membersihkan jiwa kita. Jadi asas kedua untuk bersihkan jiwa ialah tadabbur Al-Quran. Okey. Dalilnya cuba buka surah Ali Imran ayat 164. Jumpa 164 muka surat 71. Muka surat 71.
Okey, cuba masing-masing baca terjemahan. Ada tak? Sebab ini dalil wajib bersihkan jiwa dengan kembali kepada Al-Quran kan. Ada tak poin kat mana-mana dalam ayat tu yang menunjukkan dengan Quran sahaja boleh membersihkan jiwa? Ada? Kat mana? Kalau bahasa Arab berkaitan apa? Ha? Dalam bahasa Arab, dalam ayat Quran. Ha? Ada kah? Ada. Apa dia perkataan Arab? Boleh membersihkan jiwa. Ha? Ha? Wa yuzakkihim kan? Ha? Cuba kita tengok maksud ayat tu. Cuba tengok daripada awal. Laqad mannallah. Pasti sesungguhnya mannallah. Allah telah menganugerahkan. Manna ni mana? Menganugerahkan. Sebab tu manna dan salwa tu diambil daripada perkataan ni. Manna adalah anugerah Allah. Bani Israel dapat makanan tu tanpa penat lelah, tanpa bercucuk tanam, keluar buka pintu ada. Manna tu dia panggil anugerah. Okey, Allah telah menganugerahkan alal mukminin, kepada orang-orang beriman. Iz ba'asa fihim, ketika mana Allah mengutuskan. Apa dia anugerah Allah kepada orang beriman? Iaitu Allah telah mengutuskan kepada mereka seorang Rasul. Apa tugas Rasul sehingga dikatakan anugerah Allah? Apa dia? Rasul buat apa ni? Yatlu alaih, membaca kepada orang beriman ayat-ayat Allah. Dan bukan setakat membaca, tapi wa yuzakkihim, jadi tujuan Al-Quran bukan setakat untuk yatlu, tapi ada satu lagi tazkiyah. Yuzakki itu tazkiyah lah. Dengan Quran boleh yuzakki, membersihkan jiwa mereka. Jiwa siapa ni ketika Quran diturunkan? Jiwa siapa? Tak, jiwa yang kotor lah. Jiwa orang musyrikin lah. Sebelum turun Al-Quran, jiwa orang musyrikin kotor tak? Kotor. Tapi akhirnya mentauhidkan Allah dan menjadi sahabat. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Kemudian wa yu'allimu, cara Nabi membersihkan jiwa, caranya apa dah? Ya telu baca. Ya kemudian wa yu'allimuhum, Nabi mengajar mereka Al-Kitab, iaitu Al-Quran wal hikmah. Dan lepas tu Allah kata apa? Wa in kanu, sesungguhnya mereka itu orang-orang musyrikin yang telah dibersihkan jiwa sebelum tu adalah sesat yang sesat yang nyata itulah jiwa kotor. Jiwa kotor. Sebab itulah kata Abdullah bin Mas'ud, macam mana cara Nabi baca ayat Quran kepada para sahabat? Macam mana? Kita baca Quran kan? Sama tak cara kita baca Al-Quran dengan Nabi dan sahabat baca Quran? Tak sama. Apa beza dia? Ya? Itu cara Nabi lah. Cara kita? Cara kita? Baca betul? Betulkan tajwid kan? Lepas tu? Khatam. Lepas tu? Simpan. Ulang balik. Bukan buat ni majlis khatam dulu, pulut kuning apa. Agak-agak Nabi dan sahabat bila khatam tadabbur 30 juzuk, Nabi buat tak pulut kuning? Nabi buat tak? Nabi buat ke tak? Kenapa kita buat?
Oh, adat. Jadi nak ikut adat ke nak ikut Nabi? Nabi. Sekarang buat lagi tak pulut kuning? Dia Umar Ibn Khattab diriwayatkan dia tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah 8 tahun. 8 tahun. Lepas tu dia sembelih seekor unta. Nak bagi tahu sebenar bila habis Quran tak salah kita buat makan. Tapi buat makan kita dengan buat makan sahabat pun berbeza. Umar bila dia sembelih unta dan buat makan, bila dia habis tadabbur surah Al-Baqarah 8 tahun. Umar ni orang Melayu ke orang Jawa? Orang Arab kan? Kenapa ambil masa 8 tahun? Kenapa ambil masa 8 tahun baru surah Baqarah? Kita khatam 30 juzuk sampai tak 8 tahun. Kita lebih terror pada Umar. Kenapa Umar ambil masa 8 tahun? Sebab dia bukan khatam bacaan, dia khatam tadabbur. Apa makna tadabbur? Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi baca 10 ayat, kemudian Nabi ajar maksud dia, kemudian kami amalkan. Dah habis barulah masuk ayat yang, maka kata Abdullah bin Mas'ud, kami belajar ilmu dan amal sekaligus, 2 in 1 kan. Kita bila baca Quran berapa dapat? 3 in 1 kan. Sebab itulah bila kita semakin ramai yang membaca Al-Quran, tapi jiwa masyarakat kita semakin kotor ke semakin suci? Anak kita khatam Quran kan, jiwa anak kita semakin kotor ke semakin suci? Kenapa tak jawab? Ke semua tak ada anak ni? Susah nak jawab kan? Kadang-kadang anak kita okey, bila pergi sekolah jadi masalah pula kan? Bila tu? Setelah khatam Al-Quran. Sebab caranya salah. Jadi proses kaedah kedua untuk bersihkan jiwa ialah tadabbur, bukan baca, bukan khatam, bukan hafal. Sebab tu dengar kata Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Dia ada seorang lelaki bawa anak yang hafiz Al-Quran. Kita mak bapak kita bangga tak bila anak hafal Quran? Bangga kan? Tapi tengok kefahaman para sahabat. Bila lelaki ni bawa anak dia yang hafiz Quran kepada seorang sahabat yang bernama Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Jadi dia rasa macam banggalah, dia beritahu anakku telah hafal Quran. Tengok apa jawapan Abu Darda. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah ampunkan dosa anak kamu. Sebab sebenarnya dia belum menghafal sehinggalah dia faham dan dia beramal. Beza tak? Oh, beza. Kita anak kita hafal Quran kan 30 juzuk. Lepas tu rasa takut ke buat kenduri? Buat apa? Buat kenduri kan? Jadi kenapa kita bila anak kita hafal Quran kita seronok? Sedangkan sahabat bagi amaran, semoga Allah ampunkan dosa anak kamu. Sebab apa? Sebenarnya anak kamu belum menghafal. Sebab hafal yang sebenar ialah faham dan, sebab itulah tujuan Quran diturunkan. Betul kan? Kalau Quran diturunkan untuk menghafal, perlu tak Allah turun Al-Quran beransur-ansur? Perlu tak? Tak perlu. Turun sekaligus 30 juzuk. Sebab apa? Tujuan untuk menghafal? Tak. Tapi Allah turun beransur-ansur supaya apa? Supaya faham sikit amal. Faham sikit amal kan? Kalau turun 30 juzuk sekaligus dan amal sekaligus, apa jadi? Pensanglah. Pensang kita kan? Kadang-kadang kita belajar tadabbur sebulan sekali. Yang bulan lepas belum amal lagi kan? Kalau belajar 30 juzuk sekaligus, pelajar pun pensan, saya pun pensan. Okey? Dan satu lagi dalil, wajib belajar Al-Quran, bukan sahaja baca, bukan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 121.
Cuba. Cuba. Muka surat 19. Proses kita belajar sekarang ialah proses nak bersihkan jiwa. Kita tak ada buat ayat demi ayat. Okey, cuba baca terjemahan. Siapa boleh faham? Okey, boleh. Ha? Siapa boleh bagi kesimpulan maksud ayat ni? Sekir. Lain kali boleh bagi senarai nama pelajar. Senang saya nak tanya soalan panggil. Boleh Dia cara tu sebenarnya menguntungkan kita. Kita akan bersedia, kita akan fokuskan daripada belajar satu hala kan jadi satu hala sampai ke mati. Okey, siapa nak cerita ni? Maksud ayat 121. Nak cuba. Kalau sepatutnya kalau kita dah terima kitab daripada Allah, maksudnya membaca kitab tu, kita sepatutnya terus percaya, beriman kepadanya dan mengamalkannya. Kalau kita tak buat, maksud kita lah orang-orang yang Tapi Allah sebut perkataan apa? Orang yang diberi kitab pada mereka, apa mereka buat? Sekarang ayat ni Allah nak puji Allah nak puji siapa ni? Orang yang diberi kitab. Tapi apa sikap mereka bila dapat kitab sehingga Allah puji? Apa sikap mereka? Pertama, tengok perkataan ni, yatlunahu, mereka membacanya. Tapi bukan yatlunahu sahaja, ada selepas tu pada haqqa tilawati. Okey, apa makna haqqa tilawati? Tulis kata ulama, haqqa tilawati ialah baca perkataan dengan betul. Haqqa tilawati makna baca perkataan ayat Al-Quran dengan betul, makhrajnya, tajwidnya. Yang kedua, faham maksudnya. Dan yang ketiga, beramal dengan apa yang dia faham. Itu makna haqqa tilawati. Lepas tu baru Allah sebutkan. Allah sebut apa? Tak, lepas tu ulaika, itulah orang yang sebenar-benar beriman dengan apa? Maknanya nak beriman dengan Quran, syarat dia pada baca, faham, amal. Bukan hafal rukun Islam. Kita ada hafal tak rukun iman? Salah satunya beriman dengan, adakah hafal rukun iman, beriman dengan Quran? Kita telah beriman dengan Quran? Tak. Beriman dengan Quran ialah baca, faham dan baru Allah kata itulah orang yang sebenar-benar beriman dengan Al-Quran. Dan lepas tu Allah kata siapa yang kufur, maka mereka adalah orang yang, maknanya nak beriman pun kenapa? Syarat beriman kena faham, nak kufur pun kena faham. Boleh tak kita tolak, kita engkar benda yang kita tak faham? Orang tak panggil tolak. Sebab tu orang kafir dia tolak kebenaran. Kebenaran tu jelas ke ataupun tak jelas? Jelas. Jadi salah kalau saya tanyalah, Kak, beriman tak dengan Al-Quran? Kak tak jawab je. Beriman tak dengan Al-Quran? Beriman dengan semua 30 juzuk ke ataupun 3 kul? 30
30 juzuk. Okey. Faham semua tak 30 juzuk? Tak. Kalau tak faham macam mana boleh beriman? Itu maksud tu. Mustahil tak kita beriman dengan benda kita tak faham? Mustahil tak? Mustahil. Kita beli akhbar dalam bahasa Urdu kan. Orang tanya, dah baca? Dah. Faham? Faham. Percaya tak? Percaya. Dia kata tak faham, tapi percaya tak apa yang dia tulis? Percaya. Masuk akal tak? Tak. Jadi kita jawab apa? Saya beriman, yang saya dah faham, yang belum saya faham, saya dalam proses untuk beriman. Tahu betul? Salah tu, kita kata beriman dengan Quran. Baca ayat ni tak faham, baca ayat ni tak faham. Apa yang kamu iman? Sebab tu Allah kata, beriman setelah apa? Membaca dengan haqqa tilawati. Haqqa tilawati. Okey. Ustaz, kalau kata kita jumpa ujian kan, kita dah tadabbur, tapi susah sangat nak ingat ayat Quran. Kita dah tadabbur. Susah nak ingat maksud dia. Ingat apa kita dah tadabbur. Tapi kita dah faham maksud dan kita dah amal tak? Okey. Okey, yang penting amal, bukan ingat. Berapa ramai yang dia amal tapi dia lupa ayat Quran maksudkan. Tapi berapa ramai yang ingat maksud ayat Quran tapi dia tak beramal. Yang beramal lagi baik. Sebab target tujuan Quran diturunkan supaya kita beramal. Okey, tapi kalau kita ingat lagi bagus. Sebab apa? Ada kelebihan satu lagi. Kalau kita ingat pula, kita boleh sampaikan. Besar kelebihannya. Okey. Dan juga Allah bagi tahu siapa yang tak hidupnya tak berpadu dengan Al-Quran, jiwanya kotor, dan dia bukan setakat jiwa kotor, dia akan sesat selama-lamanya. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia pergi haji, tapi kehidupan dia tak berpandu pada Al-Quran secara keseluruhan. Ada tak orang macam tu? Salat ikut Al-Quran, puasa ikut Al-Quran, haji ikut Al-Quran, tapi pergaulannya, image pakaiannya tak ikut. Ada tak macam tu? Ramai Okey, cuba buka surah Taha ayat 1, 2, 3. Surah Taha ayat 1, 2, 3. Okey, Allah kata apa? Cuba baca sendiri terjemahan. Tengok boleh faham tak? Tak faham. Apa dia maksud dia? Saya ada mengajar budak pelajar-pelajar tahfiz di Kuala Kerai kan, tahu kan? Lepas saya mengajar, saya suruh ke depan. Jadi budak tu dia lagi mantap. Pertama, kita dapat pastikan dia faham. Yang kedua, kalau dia tersilap cakap, kita boleh betulkan masa tu. Yang ketiga, latihan untuk dia menyampaikan kepada orang lain. Dan barulah ilmu tu akan tersebar. Tapi kalau setakat kita mengajar, pelajar pun
Siapa tak tahu faham ke tak? Kalau faham pun saya tak pasti amal ke tak, dan tak boleh sampaikan. Sebab apa? Belum diuji, kan? Tapi itu pelajar tahfiz lah. Buat pelajar sini boleh? Ada whiteboard kat depan. Kalau saya buat rasa tinggal 2-3 orang minggu depan ni. Tak apalah, cancel lah. Okey, apa maksud ayat 1, 2, 3 surah Taha? Boleh. Okey. Jangan baca terjemahan. Kadang-kadang orang baca terjemahan, dia sendiri pun tak faham. Tapi cerita apa maksud ayat tu? Cerita bahasa kita. Allah guna perkataan apa? Faman ittaba'a huda, kan? Apa makna ittaba'a? Ikut. Siapa yang ikut petunjuk aku, maka dia tidak akan sesat. Yang kedua, tidak akan celaka. Sebab itulah poin yang kedua ni apa dia? Cara nak bersihkan jiwa kena ikut Al-Quran. Allah tak guna siapa yang baca Al-Quran. Allah tak guna siapa yang khatam. Allah guna perkataan siapa? Ikut. Boleh kita ikut kalau kita tak faham. Jadi nak bersihkan jiwa, kena faham dan kena ikut Al-Quran. Selagi kita tak faham, mana kita tak ikut. Bila kita tak ikut, jiwa kita belum suci, kan? Dan juga dijamin, Allah jamin, dia tak mungkin sesat dan tak mungkin celaka. Bila tak sesat, tak celaka, makna apa? Berjaya, bahagia, kan? Untung. Dia, Allah nak beritahu orang yang sesat ni mesti celaka. Maka Allah sebut dua. Kalau dia sebut sesat tu mesti celaka. Sebab kadang-kadang kita kata orang tu sesat, tapi belum tentu dia celaka. Jadi Allah nak tegaskan, siapa yang ikut Quran bukan setakat dia sesat, tapi celaka. Kemudian bila sebut celaka tu makna ke mana tempatnya? Dan kekal abadi. Kalau dia masuk neraka tak kekal, belum tentu celaka. Ada orang sesat, kan, tapi sesat dia tak sampai celaka. Dia masuk neraka, lepas tu keluar balik. Okey. Jelas, Okey, kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga untuk bersihkan jiwa ialah selalu berdoa, memohon kepada Allah. Selalu berdoa, memohon kepada Allah supaya dibersihkan jiwa. Okey, Nabi dah bersih jiwa tak? Dah, kan? Tapi Nabi masih berdoa tak dan minta pada Allah supaya Allah bersihkan jiwanya. Subhanallah. Pengajarannya apa? Orang yang dah bersih jiwa pun masih memohon kepada Allah. Menunjukkan apa tu? Sifat apa tu? Tawadhu'. Sebab tu Allah kata orang yang tak berdoa ni memang orang sombong. Memang orang sombong. Kita biasa, kalau kita yang biasa kita berdoa, kita minta apa? Minta apa? Itu rahsia yang bukan rahsia. Apa dah? Minta ampun dosa. Lagi? Oh, rezeki tak minta dah. Rezeki murah minta, kan? Rezeki murah, kemudian sehat, panjang umur. Tapi sepanjang kita hidup, berapa kali kita minta, ya Allah, sucikan jiwaku? Berapa kali?
Ni banyak kali sangat ke sampai tak boleh jawab ni? Biasanya tak ada kan? Biasa betul tak? Minta doa sucikan jiwa biasa tak ada dalam senarai doa kita. Ya Allah, kenapa? Orang macam Nabi, doa utama dia minta bersihkan jiwa. Apa doa yang Nabi selalu baca? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati, berilah pada nafsi jiwaku takwa, bagilah jiwaku bertakwa kepada engkau, wa zakkiha, dan bersihkan jiwa aku. Kenapa aku minta pada engkau? Sebab anta waliyuha. Nanti saya bagi doa ni. Engkau adalah penguasa kepada jiwa manusia. Tak ada siapa yang menguasai jiwa manusia melainkan engkau. Sebab tu aku minta pada engkau, bagilah takwa dan sucikan. Subhanallah. Okey? Dan sebenarnya saya nak tanyakan, kalau kita minta bersih jiwa dan Allah janjikan, kalau ikut cara dia, Allah akan makbulkan. Kalau jiwa kita bersih sebenarnya, yang lain-lain tu penting tak? Tak ada apalah. Sebab Allah dah janji tadi, qad aflaha man, telah berjayalah orang yang bersih jiwanya. Kalau jiwa bersih, Allah kata confirm kamu berjaya. Tapi kalau kita minta sihat tubuh badan, panjang umur kan, minta ampun, tapi jiwa kotor, tak akan berjaya. Tak akan berjaya. Berapa ramai yang bangun malam, solat sunat taubat setiap hari, tapi sombong dengan orang. Jiwa kotor. Jiwa kotor. Jadi bila jiwa kotor, dia tak boleh dibersihkan. Sebab tu nanti saya akan sebut proses nak bersihkan jiwa, kena buang dulu kekotoran. Kena buang dulu. Antara kotor yang paling kotor ialah sombong. Sombong dengan Tuhan, tak nak minta. Tak nak minta. Anak kita bila nak periksa kan, kita minta dia doa. Betul, minta dengan siapa pula? Minta dengan siapa? Anak kita tapi suruh orang baca doa kan, suruh pak imam. Pasal apa? Pasal apa? Ada kan? Sebab itulah kita akan tengok waktu-waktu yang masjid ataupun surau ramai orang melimpah. Kadang-kadang kereta jam kan. Satu hari raya Aidilfitri, Aidil Adha kan. Lepas tu yang kedua bulan Ramadan solat tarawih. Yang ketiga boleh agak lah. Kalau Ramadan pun tak, raya pun tak, besok ada exam. Sebenar apa maksud tu? Apa maksud tu? Saya nak tanya, boleh? Bagus tak amalan tu? Bagus tak? Ni yang tak jawab ni mesti buat ni Tak, kita bila nak belajar nak cari yang terbaik kan. Kalau benda tu tak bagus, kita tinggalkan. Kenapa? Saya nak tanya soalan. Yang paling penting kita minta jiwa bersih kan. Tapi anak kita tak minta jiwa bersih untuk kita, untuk anak kita pun jarang ataupun tak minta. Tiba-tiba anak kita nak periksa besok, semua kita kumpul ramai-ramai berdoa. Minta apa? Bukan bersih jiwa, tapi minta lulus. Bagus ke tak? Bagus ke tak? Sebab tu bila anak kita kadang-kadang lulus periksakan, kadang-kadang sombong. Kita panggil pun 3 kali baru menjawab. Bersih tak jiwa? Kadang-kadang tak nak berkawan dengan kawan yang dapat 1A SPM. Betul, betul. Kita angkat, kita puja sekolah angkat dia, akhirnya dia pandang rendah kepada yang kotor jiwa. Kotor jiwa. Satu. Yang kedua, kalau kita nak doa yang terbaik, siapa yang sepatut berdoa pada anak? Hari kenapa panggil ustaz? Oh, tak panggil, Kak tak panggil. Tak apalah, kita tolong jawab kepada orang ramai kan. Kenapa orang ramai panggil ustaz, panggil imam? Kenapa? Saya pun tak faham. Dia rasa diri dia tak bersih. Jiwa kotor, bersihlah jiwa. Kalau rasa jiwa tak bersih, panggil imam, jadi bersih tak jiwa? Salah langkah tu. Ya Allah, kenapa?
Salah tu. Betul. Antara sebab kita suruh orang berdoa, kita rasa kita tak layak. Ya Allah, makna jiwa kamu kotor. Langkah nak bersihkan jiwa, bukan panggil imam tolong doa. Bukan. Ustaz, kalau sekolah-sekolah buat solat ramai, Anak kita setuju. sekali tak dia panggil bapa anak-anak semua. Tak, sekarang. Apa dah? Tak, sekarang perkara tu pertama betul ke salah, ataupun baik ke kurang baik. Biar jelaskan sebelum jawab soalan tu. Perlu tak kita pergi untuk berdoa ramai-ramai supaya anak kita lulus peperiksaan? Perlu ke tak? Apa dah? Susah nak jawab. Apa dia? Ramai yang aminkan rasa cepat waktu. Bila kita katalah kita tak pergi, orang pandang serun pada kita kan? Betul? Anak kita tak solat, dia okey lagi. Kan? Kadang-kadang dia tahu anak kita tak solat, dia berkawan dengan kita. Tapi bila kita tak join doa tu, dia kata kita ni apalah, tak bersama masyarakat kan. Itu bahaya. Kita dididik supaya jaga hati orang, jaga masyarakat. Bahaya tu. Itu dah tidak ada tauhid tu. Sepatut kita jaga apa dulu? Apa yang Allah redha. Apa yang Allah redha. Jadi kalau menjawab soalan, kalau saya tak pergi. Sebab Allah kata ud'uni astajib lakum, kamu sedang berdoa. Kemudian hajat siapa ni? Hajat kamu kan? Kenapa nak libatkan orang lain? Dan Nabi bagi tahu tak doa yang mustajab? Bila doa yang mustajab? Kita bila berdoa, sepatutnya kita fikir waktu yang mustajab. Okey, waktu mustajab. Besok nak exam ke lepas solat? Bukan. Waktu yang paling mustajab 1/3 malam. Sehingga Allah sebut dalam hadis tu, mana hamba-Ku yang berdoa, Aku nak makbulkan. Tapi dia tak bangun masa tu. Dia tunggu juga besok exam baru dia buat ramai-ramai pula 1/3 malam ke lepas maghrib. Bukan waktu mustajab. Satu. Yang kedua, Nabi kata doa antara azan dan iqamah tak akan ditolak. Hadis sahih. Doa antara azan dan iqamah, mana lepas azan terus dia berdoa, Allah tak akan tolak. Nabi jamin. Tapi mak bapak tak berlomba nak doa masa tu. Dia tunggu juga besok exam. Dengar cakap Nabi ke tak? Jadi lebih kepada budaya, Ha? 1/3 malam. Dia 1/3 malam lagilah daripada maghrib sampai subuh, katalah 12 jam kan. Bagi 3 katalah 5 jam kan. Mana kita tolak 10 jam, start 5 jam tu mungkin start pukul 1 kot, ataupun lebih kurang pukul 2 sampai subuh. Itu 1/3 malam. Jadi kalau kita berdoa dekat-dekat subuh, katalah pukul 5, dia termasuk 1/3 malam. Subhanallah. Allah jamin tak doa 1/3 malam Allah makbul? Allah jamin tak doa besok exam makbul? Kenapa kita pilih waktu yang tak ada jaminan dimakbulkan? Kenapa? Sebab apa? Kita dah terbiasa dengan amalan masyarakat. Satu lagi, antara kita berdoa untuk anak kita exam besok kan, dengan Nabi, hajat Nabi dengan hajat kita mana lebih besar? Hajat Nabi dengan hajat kita mana lebih besar? Okey, apa dia hajat Nabi? Nabi nak umat dia lulus peperiksaan? Bukan. Nabi ni jiwa dia besar, bukan setakat peperiksaan kat dunia. Nabi nak lulus peperiksaan dalam kubur, lulus peperiksaan di akhirat besok. Besar tak hajat Nabi?
Besar kan? Okey. Nabi pernah, sebab hajat yang besar tu, Nabi pernah tak kumpul sahabat ramai-ramai, berdoa ramai-ramai? Ha? Pernah tak? Ha? Masa hukum mana ada doa ramai-ramai? Tak ada. Masing-masing. Kan? Nabi tak ada. Hajat Nabi lagi besar. Masa Nabi nak berhijrah kan? Besar tak bahaya tu? Tapi Nabi kumpul tak sahabat? Besok kita nak hijrah, jom kita solat dan berdoa ramai-ramai. Tak ada. Jadi saya pun tak faham. Ini akan masuk ni. Poin yang ketiga nanti. Poin yang keempat nah, poin keempat. Jadi poin yang ketiga apa tadi? Dan bila kita tak minta, jangan harap jiwa kita akan dibersihkan. Sebab apa? Sombong. Kita minta rezeki, mungkin Allah bagi sebab kita minta panjang umur, Allah bagi. Tapi jiwa bersih kita tak minta, Allah tak akan bagi. Macam mana kita nak bagi? Kita sombong dengan Allah. Cuba buka surah Ghafir ayat 60. Surah Ghafir ayat 60. Surah Ghafir ada satu lagi nama, Mukmin. Bukan Mukminun lah. Ada dua nama. Satu Ghafir, yang kedua nama Mukmin. Surah yang sama. Ayat 60. Muka surat 474. Allah kata apa? Berdoalah kepada aku, Allah janji apa? Allah sebut tak? Allah suruh siapa berdoa ni? Kita sendiri ke ataupun orang ketiga? Kita sendiri. Kemudian Allah jamin aku akan. Lepas tu Allah kata apa? Sombong daripada apa ni? Doa. Sebenar ibadati itu makna sombong daripada berdoa pada aku. Okey, kamu tak nak minta. Okey. Allah kata apa? Mereka akan masuk. Tengok bahaya sombong. Bahaya sombong apa dia? Tak nak doa dah sombong, dan Allah kata masuk neraka. Bukan kecil, bukan kecil. Sebaik-baik doa daripada Quran dan hadis sahih. Tapi kalau dah tak hafal Al-Quran, hadis pun tak tahu, bahasa Melayu je. Bahasa Melayu. Nanti saya bagi doa yang tadi. Ni Zakir, ni tak ada grup kan? Tak ada grup WhatsApp. Macam mana nak hantar doa? Hantar kat saya. Okey. Tak, doa Nabi yang Allah kata, Nabi kata Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula. Kena hafal doa tu. Sangat-sangat penting. Bagi pada semua. Saya tak ada dalam grup ni. Tak apa, tak apa. Nanti dah banyak grup orang tanya soalan, saya tak jawab, kata sombong pula kan. Dia tak tahu kita ada berpuluh-puluh grup. Satu-satu grup tu berpuluh-puluh student. Okey. Dah ada dalam live tadabbur. Saya nak bagi tahu dak ni, walaupun tak wajib, tapi sebab wajib bersihkan jiwa, maka wajib juga minta pada Allah. Bila wajib minta, doa terbaik ialah doa daripada Nabi. Okey, dah asal kan? Kita ambil satu lagi poin. Ada 4, ada 10 semua. Yang keempat, mengambil Rasul sebagai ikutan, sebagai uswah dan qudwah. Mengambil Rasul sebagai ikutan.
Cuba baca. Boleh juga, tapi itu umum. Yang doa yang Nabi baca spesifik, minta bersihkan jiwa. Itu pun boleh, tapi itu umum. Kan doa ni kalau lagi spesifik lagi bagus ya. Kan kita biasa kirim doa pada Jumaat haji kan. Anak ni minta ada peperiksaan SPM minta lulus. Anak ni interview lulus kan. Detail kan. Okey, Allah kata apa? Ayat 21. Laqad kana lakum Al-Ahzab. Muka surat 420. Muka surat 420, surah Al-Ahzab, ayat 21. Okey, Allah kata apa? Pasti sesungguhnya adalah lakum. Apa makna lakum? Bagi kamu. Siapa kamu? Kita semualah. Bagi kamu, apa dia? Fi Rasulillah, pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah, ikutan ya. Jadi Allah hantar Rasul, salah satu tujuan supaya jadi ikutan, contoh. Tapi semua ikut Nabi tak? Tak. Termasuklah yang doa ramai-ramai kan, tak ikut Nabi tu. Sebab tu Allah bagi tahu siapa yang benar-benar ikut Nabi ni. Cuba habiskan ayat tu. Bukan semua orang. Liman kana yarjullaha, bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan hari yang ada dua sifat ni, orang ni mesti apa saja amalan dia ikut Nabi. Dia yakin pada hari akhirat, aku di akhirat besok nak cari syafaat siapa? Syafaat Nabi. Dan Nabi akan bagi syafaatnya kepada siapa? Orang yang betul-betul ikut Nabi. Dan juga orang yakin nak jumpa Allah, maka dia pastikan setiap amalan dia selari dengan Nabi. Dan juga satu lagi, buka ayat ni. Ayat ni biasa kita dengar kan, cuma saya nak bagi supaya kita belajar berdasarkan dalil lah. Surah Ali Imran ayat 31. Ayat ni biasa kan? Setengah-setengah orang kita jadikan ayat ni apa dah, ayat apa? Ayat pengikat kasih sayang kan? Okey, Allah kata apa? Qul, katalah wahai Muhammad, in kuntum, sekiranya kamu ha? 31. Ha? Betul kan? 31. Jumpa kan? Jumpa. Dia ada disebut sebab nuzul, sebab turun ayat ni apa dia? Ada seorang sahabat, dia pergi jumpa Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, nuhibbullah wa nuhibbuka. Kami cinta Allah dan kami cinta engkau. Maka Allah turunkan ayat ini untuk membetulkan fahaman tu. Cinta bukan setakat luahan, pengakuan, tak. Cinta mesti ada syarat dia. Allah kata apa? Bagi tahu pada umat kamu yang mengaku mereka cinta pada Allah dan cinta pada engkau. Bagi tahu apa syaratnya? Kalau betul kamu cinta Allah, mesti ikut siapa ni? Ikut aku. Nabi sebut tak ikut aku dan sahabat? Tak. Maksudnya apa? Maksud apa? Sahabat pun wajib ikut Nabi. Sahabat pun wajib ikut Nabi.
Sebab itulah sahabat bila ada masalah, dia buat andaian sendiri ataupun dia tanya Nabi. Bahkan kalau kita tahu Nabi pernah Abu Bakar kan, Abu Bakar nak berdoa pun dia tanya Nabi. Abu Bakar dia sahabat yang nombor satu kan. Kalau syurga antara tempat yang paling tinggi ialah Abu Bakar. Tapi bila Abu Bakar nak berdoa pun dia tanya Nabi. Satu hari dia kata, ya Rasulullah, boleh tak ajar aku satu doa untuk aku baca dalam solat? Abu Bakar dah orang Arab kan, sahabat Nabi pula, dia jamin ahli syurga. Sepatutnya apa? Relax lah, aku pandai-pandai lah aku berdoa sendiri kan. Pandai, faham tak? Kenapa dia masih tanya Rasulullah? Kenapa? Kenapa? Apa dah? Sebab dia tahu yang daripada Nabi adalah wahyu. Kalau daripada dia bukan. Jadi antara wahyu dengan nafsu, mana lebih patut kita utamakan? Ya Allah, apa yang Nabi cakap semua daripada Allah. Jadi kenapa kita nak utamakan yang dari guru kita ke kan, kumpulan kita kan, sedangkan yang Nabi tu betul-betul wahyu. Sebab tu Allah kata apa ni? Fattabi'uni, ikut aku. Bila ikut Nabi dapat apa? Cuba tengok tak, tengok ayat tu. Tengok ayat. Hasil bila ikut Nabi kadang-kadang orang tak faham. Bila ikut Nabi dapat apa? Ini dapat apa ni? Satu, mengampunkan dosa. Tak, sebelum tu. Tengok Allah, tengok bahasa Al-Quran. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cinta kamu. Ya Allah. Ada tak lebih besar daripada cinta Allah? Dia ayat ni kata ulama, Allah boleh cakap macam ni je. Siapa yang mendakwa dia cinta Allah, ikut aku, maka dia akan dapat cinta Allah. Tapi ayat bukan macam tu. Siapa yang mendakwa dia cinta Allah, ikut aku, Allah cinta dia. Maknanya asas untuk Allah mencintai kita apa dia? Ya Allah. Minta maaf saya cakap ramai orang dia kata yang ni Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang. Apa salahnya? Salahlah. Sebab ikut apa makna ikut? Yang Nabi buat kamu buat, yang Nabi tinggal itu mana ikut. Kalau yang Nabi buat kamu buat, yang Nabi tinggal kamu pun buat juga, itu dia panggil apa? Tak, bukan lebih-lebih, ikut separuh-separuh. Bila Nabi tinggal, benda tu makna logiknya kan, bila Nabi tinggal. Sebab Nabi ni Allah kata contoh terbaik. Maknanya Nabi akan, kalau yang terbaik Nabi buat, kalau Nabi tinggal tu mana kurang baik lah. Takkanlah yang Nabi tinggal kamu buat. Adakah kamu lebih pandai pada Nabi bahawa benda tu baik? Betul tak? Bila Nabi tinggal lah. Apa dah? Contoh amalan. Macam tadi lah. Banyaklah. Kalau macam Rasulullah kata zikir sepatutnya 100 kali. Betul ada orang buat beribu-ribu kali. Tak betul. Tak betul. Nak Macam baca doa makan. Apa doa ni? Yalah, maksudnya macam ada Nabi setakat baca bismillah. Dia sebenar yang paling sahih baca doa sebelum makan bismillah aja. Yang kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana, itu hadis dhaif. Saya nasihatkan diri saya dan semua, kalau nak cinta Allah, jumpa je dalil sahih, ikut je. Jangan banyak soal. Dan bila kita tahu benda tu tak sahih, kalau nak cinta Allah, tinggal je. Jangan kita kata Allah Nabi, betul lah Nabi tak buat, tapi tak salah. Jadi seolah kamu ni lebih tahu daripada Nabi kan. Nabi dah cakap tidak ada benda yang baik melainkan semua aku buat, dan tidak ada benda yang tak baik semua melainkan aku tinggalkan. Satu lagi yang betul-betul Nabi buat, dah kita buat semua tak? Tak kan? Banyak lagi tak yang betul-betul Nabi buat kita belum buat? Banyak tak? Kenapa nak buang masa buat benda yang Nabi tak buat?
Saya pun logik kan. Yang Nabi buat pasti tak daripada Allah. Pasti kat kalau ikhlas diterima oleh Allah. Okey. Yang Nabi tak buat 50-50. Mungkin betul, mungkin salah. Betul. Logiknya kalau kita orang cerdik lah, nak pilih yang pasti betul ataupun yang 50-50 betul. Kan? Kita nak pilih tanah pun pilih tanah terbaik. Nak beli kereta terbaik. Nak beli baju terbaik. Beli makanan terbaik. Tapi beragama cincai. Sedangkan agama yang kita nak bawa sampai, baju sampai kat dunia je, makan sampai kat dunia je, kita pilih terbaik. Kenapa beragama tak pilih yang terbaik? Boleh faham? Jadi kalau doa makan sebenarnya bismillah. Sahih. Lagi ringkas, lagi cepat. Ni bismillah, auzubillah, 3 kul pula kan lambat tu Satu dapat cinta Allah, yang kedua habiskan ayat ni. Subhanallah. Kita nak tak diampunkan dosa. Menangis-nangis dia minta ampun pada Allah, tapi tak ikut Nabi. Nabi, Allah kata, ikut Nabi diampunkan dosa walaupun kamu tak minta ampun. Nampak tak? Sayang tak Allah pada kita? Ya, 2. Yang ketiga ada lagi? Tak ada. 2 je. Jadi ikut Nabi dapat 2. Satu, cinta Allah. Yang kedua, keampunan. Semoga Allah buka pintu hati kita supaya amalan kita betul-betul ikut Nabi dan kita dapat cinta Allah dan keampunan. Ada lagi tak yang lebih besar daripada cinta Allah dan keampunannya? Ada? Tak ada. Jadikan itu matlamat hidup kita. Jadi kita cukup setakat ni Ada 4 kaedah. Baki lagi insya-Allah 6. Kita sambungkan datang. Ada soalan? Tak, dia yang terbaik doa sendiri kan. Tapi kalau orang berdoa dan kita faham, tak salah kita aminkan. Kalau kita fahamlah. Tapi kalau imam doa kita pun tak faham, kita aminkan apa? Apa makna amin? Perkenalkan apa? Oh, tak tahu, Ustaz tanya imam. Imam baca doa sama dah 10 tahun kan? Jadi kalau nak, sebaiknya kita doa sendiri. Dan kalau kita nak elakkan fitnah kan, masa imam berdoa kita angkat tangan, tapi baca doa untuk kita bahasa Melayu je. Amin. Ya Allah ampunlah dosaku, untuk mengelakkan fitnah. Itu lebih baiklah doa kita faham. Tak ada. Dia macam kita pergi tanah Arab, di Mesir ke, di Mekah, Madinah, di Jordan, semua macam tu. Itulah sebenarnya amalan. Dia sebenarnya doa yang terbaik bila? Dalam solat. Bahkan Nabi kata perbanyakkan doa dalam ketika sujud. Itu sunnah. Adapun lepas solat ni yang terbaik ialah zikir. Lepas solat yang terbaik zikir. Doa dalam solat. Ya. Ataupun ketika solat istisqa ke. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, cukup setakat ni. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas online besok pukul 10.30.